Diringkaskan cerita ada 15 minit sebab saya kena pergi kasih tambahan. Okey, saya bacakan ini daripada apa yang kami catatkan. Unit researcher Amanah Ampang telah menyenaraikan apakah jasa-jasa terbaik Pakatan Harapan semasa mentadbir di Putrajaya selama 22 bulan. Yang pertama di antaranya ada 50 jasa. Cepatlah saya baca untuk 15 minit. Yang pertama, kurangkan harga internet, Unifi dan mobile data. Yang kedua, laksanakan tender terbuka dan bukan direct nego. Yang secara tender terbuka ni boleh menjimatkan banyak bajet. Yang ketiga, membayar hutang 1MDB. Tuan-tuan perasan tak bila Pakatan Harapan menang di Putrajaya, yang pertama sekali Menteri Kewangan pada masa itu Lim Guan Eng telah menumbuhkan tabung harapan dan telah berjaya membuat kutipan banyak. Dan apabila Menteri Kewangan ditanya di Parlimen ke mana duit itu dibelanjakan, Menteri Kewangan Tunku Zafrul memberi jawapan duit itu telah digunakan untuk membayar hutang 1MDB. Itu di antara jasa BS lah. Yang keempat, menghapuskan cukai barangan dan perkhidmatan GST. Yang kelima, mengurangkan tol dan masukkan tol motosikal. Kurang tol 18% kepada pengguna jalan raya, banyak arti dia tu 18 sen. Kalau RM1 18 sen, jadi tinggal 72 sen. Jadi berkesan juga lah sebab saya selalu balik kampung, selalu kena bayar RM12, sekarang ni kena bayar RM7 lebih. Yang stabilkan dan subsidi harga minyak pada masa itu. Yang naikkan cukai judi dan kasino. Cukai judi dan kasino ni di antara jasa Pakatan Harapan yang besar. Pakatan Harapan telah menurunkan jumlah cabutan judi toto daripada 22 kali sebulan semasa PN turun menjadi 8 kali. Malangnya setelah PN mengambil Putrajaya dan kali itu telah menjadi balik pada asal 22 kali balik. Dan kerajaan BN, pimpinan Ismail Sabri pun meneruskan legasi 22 kali cabutan sebulan. PA juga meneruskan BRIM melalui rebranding dengan bantuan Sarido. Yang ke-9, PA juga menggunakan skim jaruman KWCB untuk suri rumah. So suami kena buat sumbangan untuk isteri. Kemudian Pakatan Harapan juga berjaya memulihkan tabung haji. Dan yang di antara yang penting, terdapati 22 bulan tu kita telah berjaya, Pakatan Harapan telah berjaya membawa ke muka pengadilan perasuah-perasuah yang besar betul. Kita usahakan 22 bulan kita telah membawa balik dana 1MDB dari luar negara. Lebih kurang 6 bilion kita bawa balik sebab kita lambat mengadili 1MDB, tetapi Department of Justice US telah memulakan pendakwaan kes 1MDB di US sendiri. Kemudian telah menurunkan yang ni budak-budak muda kena bagi tahu kawan-kawan. Patutnya yang muda-muda ni rasa seronok lah sebab mereka 18 tahun dah boleh mengundi, 18 tahun dah boleh mengundi. So pada anak-anak muda 18 tahun dan yang kali pertama mengundi, fikirkan pilihlah kerajaan yang terbaik untuk masa depan anak-anak muda. Kemudian yang ke-14, Pakatan Harapan juga telah menaikkan denda kepada pencerobohan nelayan asing. Yang ke-15, Pakatan Harapan telah menumbuhkan unit anti hina Islam di JAKIM. Yang
Ke-16, Pakatan Harapan berjanji untuk mengekalkan institusi raja-raja. Yang ke-17, Pakatan Harapan mengekalkan kebebasan bersuara, kebebasan media, tiada lagi TV 3 suku. Pakatan Harapan juga telah menyumbangkan sebanyak 1.2 bilion untuk JAKIM. Pakatan Harapan juga telah melalui Menteri Pendidikan pada masa itu, Menteri Pelajaran yang berhormat Mazli Malik telah mengurangkan beban guru-guru di sekolah. Yang ke-21, Kerajaan Pakatan Harapan telah menambah peruntukan untuk Kementerian Kesihatan. Yang ke-22, Kerajaan Pakatan Harapan juga telah membatalkan beberapa projek-projek mega, dan ini dapat menjimatkan bajet peruntukan kerajaan. Yang ke-23, Kerajaan Pakatan Harapan juga telah menghapuskan akta anti berita palsu yang mudah disalahgunakan. Yang ke-24, Pakatan Harapan telah menaikkan penerapan anti rasuah Malaysia di dunia. Tahun 2019, indeks rasuah untuk 2019 pada 51 indeksnya. Tahun 20 57 setelah PH ganti dengan PN, dan tahun 21 melonjak lagi naik 62. So daripada 19, 20, 21 dia naik 51, 57, 62. Indeks persepsi rasuah CPI yang ditentukan oleh Transparency Index dunia. Kemudian yang ke-25, Kerajaan Pakatan Harapan telah melantik teknokrat dan pakar mengetuai DLC, mengumumkan ketibaan calon Parlimen nombor 1 Pakatan Harapan. Yang 26, Kerajaan Pakatan Harapan telah masukkan jabatan kerajaan yang unsur politik seperti jasa dah tak ada, BTN dah tak ada, termasuk juga PRKN setelah ditimbang banyak yang tak ada berfaedah sangat, so dihapuskan, dibatalkan. Yang ke-28, Kerajaan Pakatan Harapan telah memberi duit kepada sekolah tahfiz, memberi duit 600 juta ini bentuk roti wang ihsan kepada Kelantan dan Terengganu, menaikkan allowance guru kafar sehingga terpasik wabi dah sampai. Yang ke-31, memberi bantuan khas pada imam bidang guru takmir dan tausiah. 32, berjaya meningkatkan kes COVID-19 bawah 50 kes PS, sehingga kerajaan PS diambil alih pada Februari 2019. Pada masa itu tak ada kematian lagi, tapi ada kes COVID, tak ada kematian. Dan selepas PN ambil alih, COVID terus naik, macam nak naik, sehingga pada Mac kita di PKPP, PKPPD, PKPPP kan, banyak sangat PKP kan. So sampai ingat. So kita, negara Malaysia di antara negara yang paling lama di PKPP kan. Pada masa itu rakyat susah, tapi alhamdulillah Kerajaan Selangor atas inisiatif yang amat berhormat Menteri Besar Selangor telah mengambil beberapa inisiatif memberi bantuan kepada rakyat. Yang ke-33, memberi bantuan persekolahan RM100. Yang ke-34, mengenalkan PAS bulanan tanpa had RM1 untuk PKL. Ini banyak menyenangkan, menentukan, memudahkan kita di KL untuk menaiki rapid KL, sama ada LRT, MRT dan bas rapid KL.
Kemudian dalam manifesto Pakatan Harapan, kita berjanji untuk menghapuskan hutang yang tak berkenaan dengan pengurusan Felda, dan kita berjaya menghapuskan kadar faedah pinjaman, tapi tak berjaya menghapuskan hutang yang tak berkenaan dengan Felda. Kemudian Kerajaan Pakatan Harapan juga telah menyamaratakan gaji minimum Semenanjung, Sabah dan Sarawak, naikkan gaji minimum 1,500, tapi sekarang ni tak guna, tak diberi kan. Yang ke-38 berjaya menangani krisis pencemaran air di Sungai Cingkin di Pasir Gudang, walaupun pada masa itu menteri yang bertanggungjawab adalah remaja muda lah, wanita muda daripada DAP, Dua Gayin, tapi dia memang chemical engineer, memang cepat berjaya mengatasi masalah pencemaran. Kemudian berjaya juga membuat tangkapan dan dakwa beberapa orang yang menghina Islam. Kemudian mengenalkan wawasan kemakmuran bersama 2030. 41 menurunkan kerja PH, berjaya menurunkan kadar politik. Yang ke-42 memulangkan kontainer sampah plastik haram ke negara asal. Yang ke-43 yang berjaya melesenkan e-hailing. Yang ke-44 berjaya menangguhkan pengiktirafan UEC. Yang ini PM Ismail Sabri masa dia pembangkang PH dia nak hapuskan Dongzong, tapi bila jadi PM Dongzong pun tak ada cerita dah. Yang ke-45 mengusulkan Sabah dan Sarawak diberi taraf seperti benda asal. Yang ini Malaysia Agreement 1963, MA63. Yang ini telah berjaya diluluskan, walaupun kita bukan jadi kerajaan lagi, tapi melalui CSA. CSA persefahaman untuk kita nak stabilkan politik negara dan memacu ekonomi negara. Kerajaan Pakatan Harapan setuju untuk Kerajaan Pakatan Harapan paksa Kerajaan BN untuk meluluskan Akta MA 63. Kemudian 49, kerajaan juga telah set harga minimum kertas scrap. Dan yang terakhir 50, Kerajaan Pakatan Harapan telah menekan skim kesihatan khas untuk kulit. So ada 50. Seperti mana yang penceramah Tok Lan bagi tahu tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin dan percaya terus akan mengundi calon nombor 1 untuk Parlimen Ampang, YB Rozia. Tapi apa yang penting lagi tuan-tuan dan puan-puan, tuan-puan dan puan, saya percaya ada keluarga, ada ramai kawan-kawan, banyak sosial media, ex-alumni sekolah, girlfriend lama kan, keluarga girlfriend lama, bagi tahulah dia orang kan, pastikan undi Pakatan Harapan, bukan saja undi untuk Puan Rozia di Ampang, tapi ingatkan mereka yang mengundi di Jerlon, di Kubang Pasu, di Kemamang kan, Kelantan. Satu undi untuk Pakatan Harapan adalah satu undi untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi PM Malaysia yang ke-10. Di antara PM Tulan dah sebutkan tadi, PM yang ada talent, diakui kehebatannya di dunia antarabangsa kan, tak ada orang lain, Datuk Seri Anwar Ibrahim kan. Kita war-warkanlah, sebarkanlah maklumat-maklumat ni untuk kita kaum keluarga kenalan kita untuk terus memberi undi kepada Pakatan Harapan. Ingatkan mereka, satu undi Pakatan Harapan walau di mana tuan-tuan dan puan-puan berada, terutamanya anak-anak muda yang ramai kawan-kawan dalam sosial media, war-warkan kepada mereka. Satu undi Pakatan Harapan bermakna tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak muda telah menyumbang untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, supaya negara kita kembali dihormati, dikenali di antarabangsa. Kami yang otai-otai yang umur 60-an ni, kami bangga satu masa dulu Malaysia dari segi ekonomi, sosial, sukan tuan-tuan dan puan.
Kalau bola sepak bila sebut Malaysia je, Korea pun takut, Jepun pun takut. Kan? Sebab tim kita dengan ada Sochin An, ada Motadari, Santok Singh, Arumugam, kan? Jadi Syukur Saleh, Muhammad Abdullah, Isa Bakar, Ali Bakar, Syed Ahmad, kan? Kita pada masa tu bola kita sampai Olimpik 2 kali, Moskow dengan Munich. Saya ingat masa tahun 72 kat Munich, saya form 4. Saya form 4. Kami ke sekolah ni paksa cikgu bagi kebenaran tu tengok bola. Kan? First half tu memang tahan lah. Tapi second half tu kita kalah 2 kot. Kalah 2. Tapi okey lah. Lawan kat Munich. Lawan Olimpik. Itulah hebatnya kita pada masa tu. Dan kita nak selepas 19 November 20 November nanti, bila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri yang ke-10 dengan barisan menteri yang ada talent, bukan menteri yang satu masa dulu, kan? Dengan ada talent ni, dia akan memacu Malaysia kembali ke kedaerahan supaya kita kembali balik dari segi politik dan ekonomi. Malaysia terkenal dengan Tiger Asia pada masa dulu. Saya pun merasa nikmat kemewahan ekonomi pada masa tu. Kalau ramai budak nak Melayu dari kampung seperti saya pada masa tu, kalau tak ada beasiswa, kami tak sekolah. Kan, kami kat kampung masa tu, just imagine lah, kami tak keluar, nak pergi KL pun tak ada duit, nak tambang bas, susah pada masa tu. Tapi dengan ekonomi, kebijaksanaan orang politik pada masa tu, orang pimpinan dia adalah cikgu-cikgu yang memang kebanyakannya adalah pesan daripada mata perguruan Sultan Idris yang ada semangat nasionalis. Gitulah, tulis. Mereka lah merancangkan ada penyata Rahman, penyata Razak, dan salah satu cara dia pelajaran, meningkatkan pelajaran. Saya di antara hasil daripada penyata-penyata tu lah. Dan kerajaan bagi beasiswa, saya dapat beasiswa daripada tingkatan 1 sampai keluar universiti. Jadi kita nak kembali kepada era tu balik. Kita kat KL ni mungkin tak nampak orang miskin, tapi kalau tuan-tuan dan puan pergi kat Sabah, Sarawak, saya pergi satu sekolah di pendalaman Sarawak, melawat sekolah kayu. Saya sampai kat sekolah tu, saya cakap dekat saya punya klik orang Sarawak, kalaulah untuk lalu kat Sarawak nak sampai ke sekolah tu, saya kena naik 4-wheel drive 3 jam 4 jam, kena naik ferry seberang sungai 2 kali kot. Saya sampai kat sekolah tu sekolah kayu. Saya rasa kalau tolak ramai-ramai, sekolah tu boleh roboh kot. Pergi tengok sekolah sampai sekitar pukul 12. Tengok pukul 12 tu habis sekolah, budak-budak pergi makan lah, sebab dia orang duduk asrama. Masuk ke asrama dia, saya tanya dekat cikgu, saya tanya kat cikgu, mana katil pelajar-pelajar ni? Rupanya dia stack tilam senior, dia stack, tak ada katil. Malam dia orang akan tarik tilam seorang satu, kat seorang satu tilam. Itulah dairnya. Tapi kita percaya benda tu akan berlaku. Kita just imagine projek solar untuk sekolah-sekolah tersebut pun tak siap, tak jadi kan, walaupun duit dah bayar semua kan. Lepas tu tak heran sebenarnya orang Sarawak, saya pergi ke Sarawak, kalau orang Sarawak kata makan buaya kan, dia lepas makan tengah hari tu dia bawa kuala, bawa baldi. Saya tanya dia orang nak pergi mana, dia orang nak pergi mandi kat sungai belakang asrama tu kan, masih mandi sungai, dan air dia memang air susu lah sebab balak banyak kan. Jadi itulah pentadbiran kerajaan yang tak sampai ke rakyat yang sebenarnya. Kata kat Semenanjung ni walaupun ada lagi orang yang miskin, tapi kalau Sabah, Sarawak tu memang sangat daim lah. Sebab tu kerajaan
Pakatan Harapan dulu semasa Nazri Malik di Menteri, dia usahakan untuk bagi bajet ke Sabah Sarawak sekolah-sekolah untuk memiliki sekolah-sekolah da'i. Sekolah kena makan anak-anak, jadi banyak. Jadi untuk PRU 15 ni, untuk PRU 15 ni, ingatkanlah kawan-kawan, taulan-taulan, rakan-rakan Facebook, WhatsApp. Ingat, satu undi untuk Pakatan Harapan, satu undi untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri yang ke-10. InsyaAllah 20 hari bulan nanti dengan barisan menteri yang akan dilantik, Malaysia akan kembali disegani oleh masyarakat antarabangsa. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.